Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput pakar rujuk praktikum Dr. Haji Taufik bin Haji Ahmad. Beliau akan menyampaikan taklimat kita yang bertajuk penilaian praktikum dan pencerapan klinikal. Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey ke? Boleh dengar suara saya? Okay, boleh. Boleh. Okey, baik. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan guru kerana anda terpilih untuk menjadi guru pembimbing untuk kali ini bagi pelajar PSMP. Saya tak risau sangat dengan kumpulan cikgu-cikgu ni sebab saya rasa cikgu-cikgu ni dah kerap kalilah sebab biasanya penempatan kita, pelajar-pelajar kita di PSM di sekolah-sekolah sekitar IPG ni memang kerap sangatlah kita hantar dan mungkin cikgu juga dah beberapa kali dah membimbing penyelia pelajar-pelajar kami. Okey, jadi kami ucapkanlah terima kasih atas bimbingan rakan-rakan guru yang selama ini membantu kami di IPG Kampus Ipoh bagi melaksanakan program-program yang kita tetapkanlah. Saya tengok kat sini ada juga rakan-rakan saya yang saya kenal, cikgu-cikgu. Jadi mungkin ada yang tak pernah jumpa saya dan sebagainya, tak apalah. Jadi kita berada di ruang maya ini untuk kita sama-sama belajar, sama-sama berkongsi segala apa yang berkaitan dengan aspek bimbingan praktikum kali ini. Okay? Jadi untuk membuang masa, kita teruskan untuk sesi kali ini untuk slot saya iaitu bimbingan klinikal dan juga penilaian. Okey, mungkin cikgu dah biasa melihat borang PR1 yang biasa. Mungkin ada juga rakan-rakan yang baru kali pertama membimbing pelajar IPG. Jadi untuk rakan-rakan yang lama tu mungkin saya tak risau sangat, tapi untuk rakan-rakan yang baru bolehlah kita sama-sama berkongsi idea bagaimana untuk kita buat penilaian dan bagaimana juga teknik-teknik untuk kita menilai pelajar kita agar kita dapat membuat penilaian yang standard. Kita risau kadang-kadang kita dapati terdapat juga penilaian-penilaian yang kurang mencapai standard yang kita harapkan. Jadi dengan khusus ataupun dengan taklimat yang diberikan daripada unit praktikum ini dapat bantulah rakan-rakan guru. Okey, baik. Kalau boleh kita boleh selesaikan awal lebih baik sebab saya pun baru balik dari sekolah, ada program di sekolah post Provo tadi di Sungai Siput bersama rakan-rakan guru sekolah orang asli tadi. Pagi tadi saya pun kelang kabut jugalah bila dapat maklumat untuk ditaklimatkan. Saya pun terlupa tadi. Okay, kejap saya akan carikan slide saya dulu. Okey, okey, boleh nampak tak slide saya ni? Nampak. Okey Okey, baik, kita teruskan saja. Saya pun penat tak habis lagi ni. Okey, baik. Untuk sesi ini, saya suka nak berkongsi dengan rakan-rakan guru berkaitan dengan bagaimana konsep amalan profesional dan transformasi praktikum itu dulu. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi berkaitan dengan aspek bimbingan ini, saya suka nak share dengan cikgu berkaitan dengan bagaimana aspek bimbingan yang kita perlu beri tumpuan. Sebelum tu saya nak bertanyakan berkaitan dengan praktikum bertema. Adakah cikgu dah didedahkan berkaitan dengan praktikum bertema? Ada respon sikit tak? Puan Yang, kita dedahkan kepada guru-guru ke praktikum bertema ni? Tadi ada saya sentuh sikit. Yang
adalah. Okey, kalau begitu saya nak clearkan sikitlah aspek penilaian ni sangat penting. Jadi harap rakan-rakan guru dapatlah maklumat yang lebih tepat, dapat lebih clear lagi apa yang kita nak tengok. Okey, pertama kalau boleh nampak slide saya? Okey, pertama kalau rakan-rakan guru nak buat penilaian, kita sekarang ni dalam amalan profesional, kita ada praktikum bertema dalam transformasi kita. Okey. Jadi salah satu aspek dalam bimbingan bertema ni, praktikum bertema ni, kita ada 4 aspek utama yang perlu cikgu beri perhatian untuk ketika cikgu nak buat bimbingan. Maksudnya bila sebelum cikgu nak buat bimbingan pada pelajar itu ataupun buat penyelidikan, pertama komponennya ialah kita kena tentukan ataupun kita kena maklumkan kepada pelajar, okey, hari ini saya akan masuk kelas dan saya akan memberi penekanan kepada aspek bertema iaitu aspek perancangan. Ataupun kita ada aspek pelaksanaan, kita ada pengayaan dan kita ada refleksi. Okey, 4 tema ini adalah tema bagaimana kita nak menilai pelajar. Dan dari semasa ke semasa, kita kena tentukan bahawa supaya bimbingan kita dan fokus kita itu adalah kepada perkara yang kita nak tengok sebenarnya daripada pelajar itu. Okey? Baik, yang pertama, okey, bagaimana kita nak memberi penyelidikan itu daripada 4 aspek ini. Pertamanya ialah daripada 4 aspek itu, kalau kita tengok nanti anda semua dah dapat borang PR tak? PR 1, dah dapat belum? Cikgu-cikgu? Petang-petang ni senyap je, saya cakap seorang je. Berespons sikit tak? Belum. Belum. Oh, belum lagi ya? Dapat borang penilaian PR 1 belum Cuma ada dalam tu lah, dalam apa, YouTube tadi kan. Okey, tak apa, nanti cikgu sambil-sambil ni cikgu boleh download, tengokkan borang itu sebab kita nak bincangkan aspek penilaian pelajar. Okey? Jadi cikgu boleh pergi ke YouTube tu dan cikgu boleh download sebagainya untuk kita sama-sama kita hands on untuk melihat aspek bagaimana kita nak menilai pelajar. Okey, pertama, kita ada komponen perancangan, kita ada pelaksanaan, kita ada pengayaan dan kita ada refleksi. Okey, saya cadangkan untuk penyelidikan yang pertama cikgu, cikgu tumpukan dulu pada tema perancangan dulu. Sebab pelajar ini adalah pelajar yang kali pertama praktikum. Okey, mereka belum ada pengalaman, mereka belum ada pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan PMP ini. Jadi aspek utama yang kita perlu lihat kepada pelajar ini ialah aspek perancangan. Perancangan ini totally kalau kita tengok di sini ialah kita perlu fokus kepada RPH. Kalau kita kata perancangan saja, maksudnya kita nak bimbing dia dari segi RPH lah tu. Jadi maksudnya bukannya pada hari itu saja, maksudnya hari pertama saja pelajar tu sampai ke sekolah, dia dah jumpa cikgu-cikgu sebagai guru bimbing dan cikgu dah boleh berbincang dengan mereka berkaitan dengan RPH dan juga apa-apa yang berkaitan dengan praktikal mereka lah. Okey, berkaitan dengan perancangan ini, dalam RPH itu ada banyak komponen. Ada banyak komponen. Jadi kita boleh tetapkan kepada pelajar, okey, esok saya nak tengok tema bimbingan bertemakan komponen perancangan. Jadi dalam komponen perancangan itu saya lebih nak berfokus kepada contohnya saya nak tengok anda punya kemahiran. Saya nak tengok fokusnya kepada objektif dan fokusnya kepada isi pembelajaran. Contoh. Kita jangan beri satu benda yang terlalu banyak untuk kita fokus. Jadi sebaiknya dalam fokus bimbingan kita paling banyak pun 3 atau 4 komponen aspek yang perlu kita beri untuk bimbingan fokus. Tapi kita kena ingat bimbingan ini saja bukannya bermaksud maksudnya hari ini kita nak tengok RPA saja, maksudnya kita tak perlulah masuk kelas. Sebab saya dah tengok RPH dah. Saya bimbing bagaimana buat RPH saja. Tak. Maksud tema ini maksudnya tema fokus. Kita fokus apa benda yang kita nak memberi penekanan pada pengajaran cikgu itu hari itu. Jadi mungkin kita letakkan 4 aspek dalam komponen perancangan tadi. Jadi dalam 4 aspek itu
contohnya sebelum pelajar itu mengajar, kita dah tengok dan baiki komen apa yang kekurangan terdapat dalam RPH yang dibina oleh pelajar. Saya faham rakan-rakan guru sekarang dah tak buat dah RPH yang panjang ni. Okey. Jadi berdasarkan pengalaman rakan-rakan guru, dulu kita saya rasa, bukan rasalah, saya tahu semua rakan guru telah melalui pengalaman praktikum di zaman, sama ada zaman maktab ke, zaman IPG ke sebagainya. Kita melalui satu proses yang sama, iaitu kita ada satu konsep RPH latihan. Janganlah bandingkan RPH ini dengan RPH cikgu ya. Jadi gunakan segala pengalaman-pengalaman cikgu yang ada untuk membimbing murid itu dalam penulisan RPH. Kalau cikgu buat RPH dalam 10 baris, 11 baris, mereka ni buat RPH mereka 4 hingga 5 muka surat. Okey, saya tak perlu nak jelaskan RPH itu sebab mungkin saya rasa cikgu dah didedahkan dengan RPH berkonsepkan maktab ataupun IPG lah dulu maktab ni. Okey, jadi cuma ada penambahbaikan dalam penulisan RPH itu yang perlu cikgu beri perhatian lah. Okey, kemudian contohnya mungkin kita dalam perancangan itu kita rasa okey lah, mungkin dalam konsep pengenalan itu dah bagus dan sebagainya, tapi mungkin ada dari segi penulisan RPH dia ada berkaitan dengan perkembangan pengajaran. Kita masih lagi tak puas hati dari segi penulisannya. Tak ada masalah sebab nanti kita boleh bimbing dia pada bimbingan yang seterusnya, ataupun secara tak langsung kita boleh melihat RPH yang dibina pada setiap hari. Kan? Tak semestinya 4 bimbingan itu saja kita nak tengok. Maksudnya cikgu boleh tengok dia bila masa cikgu nak tengok RPH dia. Cikgu boleh minta. Kalau pelajar tu tak bagi cikgu RPH dia, maksudnya salah lah tu. Cikgu atas kuasa yang kita beri, cikgu ada kuasa untuk membuat semakan dan juga bimbingan. Okey, contohnya kemudian untuk cikgu ada, tak silap saya, ada 4 kali bimbingan yang cikgu perlu masuk kelas dan membuat penilaian. Tapi bukan bermaksud 4 itu adalah 4 kali cikgu perlu mengisi borang PR1 tadi tu, borang penilaian. Tapi tidak maksudnya selain pada 4 tu cikgu tak perlu tengok. Cikgu boleh masuk juga hari-hari yang cikgu rasa perlu untuk melihat proses perkembangan pelajar ini dari segi pelaksanaan PMP. Okey. Kemudian pada contohnya cikgu dah puas hati dari segi RPA dan sebagainya dengan bimbingan, sebab pelajar ini memang kita serahkan kepada cikgu. Kita dah serah kepada cikgu uruskanlah pelajar ini berdasarkan garis panduan yang ada. Biasanya unit praktikum pun dah beri penjelasan berkaitan dengan apanya yang perlu, apa yang boleh dan tak boleh dan sebagainya lah. Okey, kemudian untuk cikgu nak masuk pula kelas untuk kali kedua. Untuk semasa buat penilaian mengisi borang PR1 itu, mungkin kali ni cikgu kata cikgu nak tengok okeylah. Saya dah puas hati dengan RPH awak dan mungkin kali kedua ni saya nak fokus bimbingan saya kepada pelaksanaan pula. Okey, dalam komponen pelaksanaan itu kita ada tema pengurusan bilik darjah, kita ada kemahiran pengajaran, kita ada pentaksiran, pencapaian objektif, pembelajaran, aplikasi nilai. Okey, jadi tak semestinya cikgu nak tumpukan semua sebab pelajar kita dah dedahkan dari segi apa yang perlu buat dan tak perlu buat. Tapi mereka masih lagi bukan yang pro macam cikgu lah. Cikgu ni kira dah pro sangat lah. Mereka masih lagi merangkak-rangkak. Jadi ajarlah mereka secara yang merangkak-rangkak tu. Okay? Jadi mungkin pada bimbingan kali kedua itu cikgu nak berfokus kepada pengurusan bilik darjah. Dan juga mungkin nak tengok pencapaian objektif. Mungkin 2 ataupun cikgu nak tengok juga pentaksiran. Jadi maksudnya bukannya cikgu menilai mereka itu berdasarkan 3 itu. Cikgu perlu menilai mereka the whole pengajaran itu, tetapi apa yang cikgu fokus dalam bimbingan itu kita kena tekankan bagaimana dia pengurusan bilik darjah tadi. Jadi pelaksanaan ini dia bukan base kepada RPH tadi dah. Memang dia mengajar menggunakan RPH, tapi kita tengok bagaimana dia melaksanakan RPH itu. Itu dalam konsep penilaian dalam komponen pelaksanaan. Okey.
Jadi dalam komponen pelaksanaan itu kita perlu nak tengok okey, saya lihat tadi awak mengajar, sebab ini kalau pelaksanaan ni dah tentulah kita berada bilik kelas. Kalau kita tengok perancangan tadi, mungkin kita boleh tengok sebelum dia masuk kelas pun kita boleh tengok RPH dia dah. Biasanya sehari sebelum pun kita dah boleh tengok. Minta mereka siapkan awal sebelum hari pengajaran. Okey, kemudian dari segi pelaksanaan wajib kita berada dalam kelas untuk melihat kerja buat dia sepanjang 1 jam. Pengajaran dia dalam kelas tersebut. Jadi di situlah yang perlu kita tengok segi macam mana dia menguruskan kawalan kelas dia, macam mana dia buat pentaksiran. Kita ada PBD sekarang. Cikgu tolong dedahkan. Mereka memang didedahkan dengan PBD, tapi secara teorinya. Jadi bagaimana PBD itu dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan kelas secara fizikal. Jadi di sini cikgu kena bimbing mereka bagaimana untuk buat penilaian, sebab mereka ni perlu didedahkan secara fizikal. Okey, bagaimana kita nak buat PBD itu berlakunya dalam pengajaran itu, apa benda yang penilaian dan berlaku, apa yang dia perlu masukkan aspek penilaian itu, TP-nya apa-apa. Jadi cikgu kena tengoklah supaya dia secara berterusan. Okey, kemudian kita ada juga komponen pengayaan dan juga komponen refleksi. Okey. Jadi kita juga boleh tengok mungkin dah penyelidikan kita yang ketiga atau keempat. Saya rasa untuk pelaksanaan ni kita boleh menekankan komponen pelaksanaan ni dalam bimbingan yang kedua ataupun ketiga, mungkin boleh beri tekanan pada 2 kali bimbingan itu. Kita fokuskan kepada tema pelaksanaan ini, sebab pelaksanaan ini dah tentu kita nak tengok apa kerja buat dalam kelas. Jadi pengayaan ini saya kurang memberi penekanan sikit kepada pengayaan ini untuk praktikal mereka fasa 1 ni. Okey, walau bagaimanapun cikgu boleh juga perlu juga membuat bimbingan sebab dia dinilai. Jadi apa yang ada dalam pengayaan itu ialah adanya tema amalan pedagogi terkini, ada kreativiti, ada inovasi, ada kemahiran insaniah. Okey, baik. Jadi komponen-komponen itu mungkin dah dijelaskan sebelum ini. Jadi aspek-aspek ini cikgu perlu maklumlah apa itu komponen-komponen dalam pedagogi masa kini dan juga apa yang kita perlu tumpukan dalam aspek kreativiti dan inovasi kemahiran insaniah. Okey, kita di IPG kita ada kemahiran insaniah kita sendiri. Kalau di sekolah mungkin kita ada, kalau kita pelajar akan menulis ada nilai murni dan ada komponen butiran pelajar akan tulis kemahiran insaniah. Okey, apa dia kalau nilai murni saya tahu, cikgu tahu apa itu nilai murni. Nilai murni perkara yang perlu apa yang murid capai dalam nilai murni itu yang perlu dilihat. Murid dapat kerjasama dan sebagainya. Itu berlaku dalam nilai murni. Kita menilai di situ. Tapi kalau kemahiran insaniah adalah satu komponen yang kita nilai terhadap cikgu. Bagaimana pelatih kita ini, cikgu ini melaksanakan kemahiran insaniah tahap mana yang dia boleh capai. Okay, kita ada beberapa kemahiran insaniah yang saya tadi Puan Yang tadi dah tunjuk buku kemahiran insaniah itu, di mana dalam skop kemahiran insaniah itu ada berkaitan dengan contohnya komunikasi. Jadi di situ aspek komunikasi itu cikgu tengok sejauh mana cikgu ini dapat berkomunikasi yang baik dalam pengajaran dia. Mungkin ada aspek usahawan contoh. Ini komponen dalam yang ada dalam kita punya kemahiran insaniah. Nanti cikgu boleh rujuk dalam buku kemahiran insaniah itu. Apakah nilai-nilai yang ada dalam kemahiran insaniah itu. Kalau biasa pelajar akan menulis komunikasi, kerjasama ataupun komponen-komponen dari segi usahawan. Jadi bila cikgu tu mengajar, kita nak tengok yang tu daripada cikgu, bukannya murid. Jadi di situlah berbezanya nilai kemahiran insaniah dengan nilai murni tadi. Nilai murni apa yang
kemenjadian murid itu berlaku daripada nilmuni, tapi insaniah adalah kemenjadian guru itu. Maksudnya keterampilan guru sebagai dari segi komunikasi dan sebagainya lah. Okey, saya tak nak panjang aspek itu sebab kita nak fokus dari segi penilaian nanti. Okey, ini adalah contoh-contoh tadi kita kata dalam aspek pengayaan tadi, sebab ada komponen yang kita nilai di situ. Kalau kita tengok di sini, aspek penilaian itu untuk fasa 1 ni kita beri 10% saja. Tapi nanti pelajar ni waktu dia pergi praktikum fasa 2 nanti, kali kedua praktikum nanti, mereka akan diberi penumpuan pada 20% kepada aspek amalan pedagogi terkini ini. Jadi untuk tempoh untuk fasa 1 ni, kita masih memberi penekanan, tapi kita masih lebih kepada penilaian dari segi pengajaran di dalam kelas itu. Okey, apa yang contohnya lah aspek pedagogi terkini yang kita guna pakai, kita ada kompetensi 4C, 6C, ya. Kita ada pembelajaran terarah, kooperatif, inkubatif penemuan. Ini contoh-contoh pedagogi masa kini, dan bukan ini saja. Kita sekarang ada banyak lagi pedagogi-pedagogi yang cikgu telah didedahkan sebelum ini. Jadi gunakanlah pengetahuan cikgu, pengalaman cikgu, bagaimana kita nak buat menjalankan kelas menggunakan amalan-amalan pedagogi terkini ini. Mungkin kita nak buat, minta pelajar kita buat bagaimana dia nak buat pengajaran menggunakan inkuari penemuan contoh. Bagaimana dia nak buat pengajaran pembelajaran kooperatif. Jadi cikgu kena bimbinglah mereka. Mereka tahu konsep, mereka tahu teori itu dan sebagainya, model dan sebagainya. Tapi dari segi praktikalnya mereka masih belum dapat melaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi itulah peranan cikgu dalam cikgu melaksanakan dari aspek penilaian dan juga bimbingan tersebut. Baik, seterusnya saya suka juga untuk okey, kita off yang ni dulu. Kejap ya. Okey, kita masuk bagaimana kita nak buat aspek teknikal. Okey. Okey, baik. Nampak slide saya ya? Boleh nampak slide saya? Boleh. Okey. Okey, tak apa, kita laju sikit lah. Petang-petang ni kan, cikgu pun dah pening tengok banyak sangat slide. Slide itu, slide ini, cikgu pun dah pening dah tengok. Tapi tak apalah. Untuk pengetahuan cikgu, kita ambillah sebagai apa-apa pun cikgu faham dalam segi walaupun agak berat juga benda-benda ni. Sepatutnya kursus begini kita ambil masa sampai 2-3 hari. Melibatkan pagi, siang, pagi, petang, malam. Saya pernah bawa guru-guru Kinta ke, saya ingat di Pangkor saya pernah bawa sekali, kemudian di mana saya pernah bawa guru-guru bimbing sekolah, kita bagi kursus di luar untuk bagaimana kita buat penyeliaan. Tapi dengan kekangan masa yang sekarang ni, kita ada kekangan kewangan dan sebagainya, kita tak boleh nak bawa cikgu lah. Dulu kita selalu pergi bawa cikgu ke hotel untuk kursus ini saja. Manakala sekarang kita ada kekangan kewangan yang agak terhad. Jadi kita terpaksalah gunakan ruang-ruang yang ada lah. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak buat bimbingan klinikal ini. Okey, baik. Jadi bila cikgu nak buat bimbingan klinikal ataupun membuat penyeliaan ini, kita bukan boleh buat sembrono saja ataupun kita buat overall saja benda tu. Okey, saya dah nilai, kita dah tanda, sudah habis kan. Jadi kita ada teknik-teknik bagaimana kita nak menyelia ataupun membimbing pelajar kita. Okey, sebab kita tidak membuat penyeliaan ini secara sembrono ataupun kita rasa ikut hati kita, ikut suka. Saya rasa itu saja saya faham, itu saya buat. Okey, kita share
Sebab penyeliaan ini, klinikal ini dia base kepada teori. Kita base kepada model yang kita ada dan bagaimana kita nak membuat penyeliaan itu supaya kita mencapai satu penyeliaan yang standard. Okey. Baik. Okey, kita laju sikit lah. Okey. Banyak cikgu Kita ada banyak model-model penyeliaan klinikal ni. Kita ada model Goldheimer, kita ada Hansen, kita ada Kogan, kita Eckert. Kalau cikgu nak tengok dia ada banyak. Okey. Jadi kita tak nak cikgu mengambil perkara ini sebagai satu benda yang sangat kritikal untuk cikgu buat. Okey, jadi kita ambil keputusan untuk kita selaraskan, kita pilih satu model untuk cikgu aplikasikan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, supaya penyeliaan atau bimbingan cikgu standard, selaras, sama. Semua cikgu-cikgu di sekolah yang menyelia praktikum membuat teknik yang sama pada dalam penyeliaan. Okey. Okey, kita laju sikitlah Okey, untuk IPG kita dah selaraskan saya selaraskan semua berkaitan dengan bimbingan ini. Kita ambil satu model, iaitu kita pakai model Goodman. Tadi kita dah bincang sikit praktikum bertema. Kemudian pembenturan berstruktur ni tak apalah, nanti kita jelaskan terus je dalam bagaimana kita nak buat penyeliaan menggunakan model Goodman ni. Okey, kita bermula daripada bagaimana cikgu nak mulakan bimbingan. Kita gunakan model ini supaya selaras dan apa bila kita masuk kelas saja kita dah tahu apa benda kita nak buat. Bukan kita tengok saja dan akhir kita tanda-tanda habis siap. Boleh, tak ada masalah, siap. Tapi kita tak dapat satu penilaian yang standard. Kita kena ingat kita diamanahkan. Saya diamanahkan untuk memberi maklumat kepada cikgu. Cikgu diamanahkan untuk membuat penilaian yang adil dan seadil-adilnya lah. Kalau kita buat penilaian yang tidak adil, benda itu sudah menjadi amanah kepada kita. Jadi kita kena menanggung satu tanggungjawab yang besar untuk menilai pelajar. Tapi kita menilai dengan penilaian yang tidak adil. Jadi siapa nak bertanggungjawab? Jadi diri kita lah bertanggungjawab. Sebab penyeliaan praktikal ini bukan arahan saya, bukan arahan PG. Okey, penyeliaan ini adalah arahan KPM. Kita semua berada di bawah satu bumbung KPM. Okey, IPG juga berada satu bumbung KPM. IPG merupakan satu organisasi yang memproses menghasilkan guru. Jadi kita nak menghasilkan guru-guru yang hebat, guru-guru yang standard. Dan guru-guru ni akan ajar anak-anak cikgu, akan ajar anak-anak cucu cikgu. Jadi kalau kita menghasilkan guru yang tidak berkualiti, guru-guru inilah yang akan mengajar anak cucu kita nanti. Jadi pada ketikanya kita lihat, cikgu ni saya pernah menyelia dulu, kan? Dia mengajar anak kita. Kemudian kita tengok ada banyak masalah. Kat mana kita nak, siapa nak disalahkan? Jadi kita lah akan disalahkan sebab kita diamanahkan. Sama juga. Walaupun dia tak mengajar anak orang, dia mengajar anak kita. Dia walaupun tak mengajar anak kita, dia mengajar anak orang lain. Jadi kalau dia mengajar, bayangkan 35 tahun servis contohnya lah. Dia buat pengajaran yang tidak betul. Jadi kita yang menanggung sebab kita yang menilai dia, kita yang memberi markah untuk mengesahkan dia sebagai seorang guru. Jadi itu amanah kita. Jadi kita laksanakanlah sebaik yang mungkin. Setakat kemampuan kita rasa itulah yang terbaik yang kita boleh buat. Okey, baik. Jadi menggunakan model ini, kita bermula dengan pra-pemerhatian. Kemudian daripada pra-pemerhatian itu, kita membuat pemerhatian. Kemudian kita analisis pemerhatian kita. Kemudian kita ada pasca pemerhatian. Kita ada analisis pasca pemerhatian. Pening juga ni petang-petang ni nak tengok analisis lah, pasca lah, apalah kan. Tak apalah. Jadi kita tengoklah setakat mana yang kita boleh faham dan kita mampu untuk kita laksanakan. Okey.
Jadi dalam kita nak buat bimbingan kepada pelajar nanti, okey, bila kita masuk dalam kelas, okey, maksudnya bila kita masuk dalam kelas itu, kita berada dekat belakang. Jangan cikgu duduk depan pula. Cikgu jangan kacau. Jangan, kita etika bimbingan ataupun penyelidikan, kita tidak boleh mengganggu guru yang mengajar. Ya, sebab itu kalau kita tengok Nazi ke orang PPD ke GPN ke, dia datang tengok cikgu mengajar, dia etikanya memang dia tidak boleh mengganggu sebarang pengajaran guru dalam kelas. Kalau dia datang dan mengganggu pengajaran cikgu, itu adalah menyalahi etika. Saya juga pernah menegur kepada pihak Nazi berkaitan dengan penyelidikan ini. Okay? Sebab ada yang kes kita terima yang bila mereka berada dalam kelas, mereka mengganggu cikgu, membetulkan cikgu semasa pengajaran. Itu tak boleh. Itu bukan etika penyelidikan. Okey, baik. Jadi untuk mendapatkan satu penyelidikan yang bagus, bimbingan yang bagus, penilaian yang bagus, yang standard. Jadi sidang pemerhatian ni berlakunya adalah ketika kita perlu ada menjadikan perhubungan itu antara guru membimbing dengan pelajar kita, guru pelatih kita. Kemudian kita perlu menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran dan perlu meramalkan hasil pembelajaran itu. Okey, jadi dalam sidang pemerhatian itu kita dah tengok RPH-nya, kita dah bincang dengan pelajar itu bagaimana hasil pembelajaran daripada RPH itu dan juga apa strategi, teknik, kaedah yang dia nak guna dalam pengajaran. Semua itu kita sudah berbincang dengan pelajar kita itu, guru pelatih itu sebelum kita masuk dalam kelas. Okey, itu teknik dia. Okey, kemudian kita bila berada dalam kelas, ketika inilah pemerhatian berlaku. Tadi ketika inilah pemerhatian berlaku di mana kita perlu memerhati, tengok bagaimana guru pelatih itu mengajar. Okey, kemudian bukan tengok saja. Tengok, saya dah tengok. Dah habis. Cantik tak? Cantik, kan? Bukan itu ya. Jadi kita tengok pengajaran dia. Kemudian kita nak tengok dari segi pengajaran itu, kita kena ada catatan. Kena ada satu kertas. Selain pada borang PR tadi, kita kena adakan satu kertas untuk catatan kita yang kita nak komen. Di manakah kelemahan dalam pengajaran itu? Okey, cikgu sekejap. Saya nak kejap cikgu ya. Okey, baik. Jadi kat mana kita tadi Sekejap. Okey. Kemudian kita perlu mencatat apa kelemahan pelajar, dan daripada catatan itu kita perlu juga menguraikan. Bukan kita kata okey, pelajar ini lemah dalam kawalan kelas, contoh. Lemah tu apa yang lemahnya? Kita kena menyatakan kelemahan itu sebab nanti kita nak bincang dengan pelajar nanti. Kelemahannya di mana? Oh, dia punya objektif pengajaran itu tak sesuai. Apa yang tak sesuai? Jangan kita kata you punya RPA, you punya objektif tak sesuai lah. You betulkan balik. Pengajaran kawalan kelas kamu tak bagus lah. Jadi next time kamu betulkan balik kamu punya. Pelajar pun akan apa nak betulkan. Apa yang tak sesuai. Jadi huraian itu cikgu kena clearkan dengan pelajar. Okey, dari segi objektifnya begini kan. Okey, objektif kamu implisit, berbentuk implisit, bukan eksplisit. Jadi tak betul, salah. Contoh. Jadi bagaimana, apa itu implisit, apa itu eksplisit, kan? Jadi kita kena, nanti saya harap benda tu akan dihuraikan oleh nanti pensyarah bidang masing-masing lah berkaitan dengan penyelesaian objektif. Saya tak perlu sentuh itu sebab nanti kita tak cukup masa. Okey, kemudian selepas kita buat huraian itu, kita perlu analisiskan. Ini sebelum kita nak bincang dengan pelajar ni.
kita mengkategorikan data itu, kemudian kita menentukan strategi sidang pasca pemerhatian itu, dan juga kita perlu memikirkan soalan yang akan dikemukakan oleh pelajar. Baik, saya rasa saya ada slide yang lebih detail. Saya rasa okey, saya rasa slide ini lebih detail. Okey, ini lebih detail ya. Okey, kalau kita tengok dari segi pemerhatian tadi, penyelia masuk kelas bersama-sama dengan pelajar. Kemudian penyelia membuat pemerhatian, mengumpul data mengenai aspek fokus ataupun tema tadi menggunakan instrumen pemerhatian. Dan pada yang sama, penyelia perlu peka dan sensitif kepada isu yang berkaitan yang kritikal dan tidak dijangka boleh berlaku semasa pengajaran dan pelajaran. Ini apa benda isu yang berlaku dan kelemahan yang berlaku dalam pengajaran tadi, kita kena tulis dan kena catat. Di situ baru nanti kita senang nak jelaskan kepada pelajar kita nanti. Okey, dan seterusnya kita sampai ke peringkat analisis. Kalau peringkat analisis ni kita bukan sekadar kita melihat kelemahan dan kita menyatakan kelemahan saja, dan dari segi kelemahan-kelemahan itu juga kita perlu analisis. Maksudnya kita perlu menganalisis data semasa pemerhatian untuk digunakan dalam sidang pasca pemerhatian. Itu maksudnya kita analisis itu untuk kita gunakan nanti kita nak menegur pelajar selepas dia keluar kelas nanti. Itu gunanya. Bukannya kita keluar kelas nanti, okey habis. Mesti itu kita namakan bimbingan klinikal. Habis saja dalam kelas, lepas kelas jangan kita seminggu kemudian baru kita nak jumpa pelajar tu nak bincang, no. Ketika itu kita dah lupa banyak benda dah. Kita dah sibuk dengan benda-benda lain, sukan sekolahnya, majlis itu, majlis ni, program itu. Kita dah lupa apa masalah pelajar tadi. Jadi sebaiknya adalah habis saja kelas, kalau ada ruang kosong, mungkin sejam 2 jam selepas itu ke ada ruang kosong, terus saja kita panggil dan kita kena jelaskan apa yang kita analisiskan berdasarkan kelemahan tadi. Kemudian kita perlu mengenal pasti isu atau tema yang diperhatikan semasa proses pengajaran. Contohnya tadi kita katalah temanya penulisan objektif yang perlu kita fokus. Tapi bukannya kita nak menegur penulisan objektif saja, tapi dalam aspek ini kita perlu lihat keseluruhan pengajaran. Tapi yang ditumpukan adalah penulisan objektif dia tadi. Maksud itulah kita dah objektif ni hari ni nak tulis implisit macam mana, eksplisit macam mana, ini. Bagaimana kemahirannya, bagaimana di SKP kita nak ambil sebagainya. Itu benda-benda yang berkaitan lah. Okey, kemudian menentukan soalan-soalan yang relevan berdasarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, maksudnya apa benda yang kita nak tanya kepada cikgu pelatih, guru pelatih tu, kan? Macam mana contohnya bila dia berjumpa kita, okey, setelah pengajaran awak 1 jam tadi, okey, apa kekuatan? Contoh soalan-soalan begitulah. You rasa apa you paling hebat sekali you mengajar tadi dalam 1 jam? Dia pun ceritalah dengan bahan bantu dia lah, dengan suaranya nyaring sedap seperti Siti Nurhaliza lah. Dia ceritalah, dia seronok kan dia cerita. Itu benda-benda yang perlu bentuk soalan yang kita nak tanya kepada dia pun kita perlu plan, perlu rancang. Okay, supaya soalan yang kita lontarkan itu respon daripada pelajar itu apa yang perlu dia buat penambahbaikan. Dan seterusnya merancang strategi pelaksanaan konferens pasca pemerhatian. Maksudnya bagaimana strategi kita nak jumpa dia nanti. Bukannya okey awak duduk sini jumpa saya, kita tanyalah apa rasa kita nak tanya. Itu kita maksudnya sesi pasca itu tidak berfokus, tidak terancang. Jadi maksudnya di masa kita berada di situ kita dah merancang dah. Bagaimana strategi kita nak pendekatan dia. Ada orang pendekatannya agak keras, ada orang pendekatannya lembut saja, ada orang pendekatannya tenang dan sebagainya lah. Itu atas cikgu lah bagaimana pendekatan cikgu nak guna. Tapi tak perlulah kita nak garang-garang sangat lah. Sebab ini mereka juga adalah bakal guru dan kita lebih kepada bimbingan lah. Bimbingan. Itu benda yang kita rasa kita harus memberi perhatian. Biasa kalau saya buat penyelidikan biasanya
kita akan go step supaya pelajar itu nampak, oh kelemahan dia sini. Sebab kita jangan anggap pelajar itu pandai. Guru pelatih ni tahu semua, tak. Dia hanya banyak setakat ini, mereka hanya tahu segi teorinya saja. Inilah kali pertama mereka nak menggunakan teori-teori itu dalam bilik kelas, bilik darjah. Ya? Jadi cikgu lah orang yang nak menjelmakan aspek-aspek secara fizikal itu. Kita pesyarah pergi 3 kali 4 kali saja. Cikgu boleh tengok dia setiap hari di dalam kelas. Walaupun bukannya hari bimbingan 4 kali itu, cikgu boleh masuk juga hari-hari lain yang cikgu rasa cikgu nak tengok. Tapi janganlah cikgu masuk setiap hari tak miss. Okey, kita juga ada aduan daripada pelajar kita. Ada guru mim dia setiap hari. Tak miss masuk kelas sampai habis praktikum. Itu tak boleh juga sebab kita kena memberi ruang. Bila kita membimbing pelajar itu, kita nama proses. Proses bimbingan itu. Kita bagi bimbingan, kita tegur dia dan sebagainya dan kita lepaskan dia. Supaya dia apply. Apa yang kita tegur, yang bimbing dia tadi. Kemudian selepas mungkin minggu depan, walaupun bukan waktu itu bimbingan, kita nak masuk, boleh masuk. Ataupun 3-4 hari lepas itu, kita masuk semula. Tengok, apa yang kita tegur tadi berlaku tak? Dia baiki tak? Walaupun bukan kita buat penilaian, tapi kita masuk untuk membimbing. Tak ada masalah. Cumanya jangan masuk setiap hari lah. Sebab ada kes yang cikgu tu masuk setiap hari. Bila cikgu tu masuk setiap hari, dia tak ada ruang yang bebas untuk dia mencuba. Kadang-kadang dia benda ni bagi melibatkan trial and error. Dia cuba ini tak boleh, dia tengok, dia buat reflect, nanti dia lihat perkara ini tak sampai dan sebagainya, esok dia baiki lagi kan. Tapi kalau cikgu setiap hari masuk kelas dia tak ada ruang untuk dia independent, untuk diri dia, dari segi keyakinan diri, bagaimana dia nak bersama pelajar. Kadang-kadang pelajar dan kelas tu diam sebabkan cikgu. Murid-murid tu takut dengan cikgu, bukan takut dengan dia. Contohnya lah. Jadi bila cikgu ada, murid dan kelas tu diam je. Tapi bila cikgu tak ada, mungkin waktu, saya pernah berlaku ada isu, bila saya masuk buat penyelidikan, kelas bising. Bila saya tanya pelajar, saya tak boleh kawal kelas katanya. Sebab saya tak biasa buat pengajaran seorang diri. Selalunya guru bimbing ada dalam kelas. Jadi bila guru bimbing ada dalam kelas, murid-murid takut dengan guru bimbing, contohnya lah. Jadi bila guru bimbing tak ada, pensyarah je ada, murid tak takut dengan pensyarah. Kan? Contohnya lah. Jadi murid buat bising, dia tak boleh kontrol murid itu dalam keadaan realitinya bila dia seorang-seorang tanpa cikgu bimbing dalam kelas itu. Jadi cikgu biasakan bagi ruang untuk dia. Dia mencuba, dia betulkan apa yang cikgu tegur nanti, mungkin lepas tu cikgu boleh tengok semula. Okey, ini adalah proses pasca pemerhatian. Proses pasca pemerhatian ni maksudnya, seperti cakap tadi lah, cikgu jangan tinggal mereka lama sangat. Seminggu kemudian baru kita panggil, okey Siti, esok selepas seminggu dah baru panggil dia. Esok kita bincang berkaitan yang mengajar minggu lepas tu. Itu dah tak jadi dah. Dia dah, cikgu pun mungkin dah terlupa, dia pun terlupa apa benda dia buat. Jadi bimbingan cikgu tak berkualiti lah, tak berkesan. Gitu. Jadi jangan tinggal lama lah. Mungkin kalau boleh sebaiknya adalah hari yang sama. Sebelum kita lupa. Nanti kita dah balik rumah, jumpa suami, jumpa isteri, jumpa anak. Kita dah lupa lah apa yang kita nak tengok tadi. Okey, proses pasca pemerhatian ni iaitu bagaimana cikgu akan memberikan maklum balas. Menggalakkan pelajar membuat refleksi dan menjelaskan amalan mengajar. Ini adalah satu teknik lah yang biasa kita guna. Macam saya cakap tadi, okey, you mengajar tadi 1 jam. Pertamanya kita boleh tanya kekuatan. Bila kekuatan ni dia seronok lah, dia cerita lah. Itulah, inilah, dia buat itu, dia buat ini. Okey, kadang pelajar ni dia mengajar sampai tak sedar diri. Sebab dia ada banyak ABM yang dia guna. Lalu pengajaran dia objektif tak capai, dia shock sendiri dengan video dia, dengan bahan-bahan dia. Orang ni agak kreatif dan juga banyaklah expert dalam bidang-bidang media ini. Dengan PowerPoint dia meletup-letup hebat-hebat belaka. Tapi akhirnya mereka shock sendiri. Tapi tak apa, kita bagi ruang. Kita jangan terus saja kita, you tadi buat ini tak betul, itu tak betul. Kita bagi ruang. Okay? Biarkan dia lepaskan penat dia. Lepaskan bebanan yang dia tadi tu.
supaya itu adalah satu bagaimana dia reflect pada diri dia sendiri. Okay, dia akan cerita kelemahan yang kamu rasa dari pengajaran itu. Itu dia dah snap. Jadi dia bila refleksi yang cikgu akan nilai dia. Jadi dari refleksi nanti di situlah sejauh mana dia boleh reflect diri dia. Okey, saya dah cepat sikit dah 4. Dia boleh memberi atau mendapat cadangan daripada pelajar bagaimana untuk membaiki pengajaran, kerana dia baiki diri dia. Kemudian jika perlu menarik perhatian pelajar kepada isu-isu berjangka tapi mustahak dan perlu bimbingan, dan fokus bimbingan dalam fasa ini adalah mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan cadangan penambah kebaikan. Jadi kalau awak kata awak lemah ini, awak cadang nak buat bagaimana? Kalau dia cadangan dia kurang sesuai, cikgu boleh cadangkan. Next time kamu buat begini-begini. Okey, kita laju sikit ya. Okey, kemudian daripada pengajaran tadi kita buat lepas akhirnya kita buat analisis lah. Analisis akhir iaitu membuat refleksi. Akhirnya kita minta dia buat refleksi dan kita juga boleh reflect dari segi pengajaran itu dan persediaan untuk sidang pasal pemerhatian untuk membaiki strategi dan bimbingan. Itu sebagai kita punya ni. Okey, saya rasa untuk penilaian klinikal ini dah selesai. Seperti selalu, walaupun saya terpaksa beri dengan agak laju, tapi saya harap cikgu boleh faham lah. Cikgu mungkin pengalaman cikgu, saya just bagi cadangan saja untuk cikgu lihat. Okey, kemudian saya nak sikit saya nak share dengan cikgu berkaitan borang PR ni. Saya pun penat tak habis lagi ni tadi balik sekolah tadi di sekolah orang asli. Boleh. Sekejap je. Okey, cikgu boleh nampak cikgu Okey, ni adalah borang PR yang saya sebut tadi. Mungkin ada rakan-rakan yang dah lama, mungkin dah biasalah dengan borang PR ni. Okey, mungkin rakan-rakan yang baru ini kali pertama rakan-rakan guru baru nampak. Oh, ini ke borang penilaiannya. Inilah borang yang cikgu perlu gunakan dalam bimbingan nanti. Okey, dalam borang ini cikgu boleh tengok. Okey. Ini borang yang perlu cikgu isi dan nanti penilaian ini perlu dihantar semula ke unit praktikum. Okey, kita tengok aspek-aspek yang cikgu kena nilai mereka. Okey, pertama aspek perancangan yang saya kata tadi, dan walaupun kita berfokus pada tema, tapi aspek perancangan ini yang cikgu perlu tengok the whole pengajaran dia. Dalam pengajaran keseluruhan dia, dan cikgu perlu membuat penilaian. Okey, baik. Okey, kita tengok sepintas lalu apa komponen yang cikgu perlu nilai. Okey, perancangan adalah RPH. Jadi maksudnya cikgu boleh isi ini sehari sebelum pun boleh. Sebelum cikgu masuk kelas pun cikgu dah boleh isi dah untuk ruang komponen perancangan ini. Okey, selepas cikgu dah bincang dengan dia, cikgu dah boleh nilai macam hasil pelajaran dia sesuai. Okey,
saya tak nak detail lah kadang dengan dia, nanti ada bidang nanti akan detail dengan cikgu. Okey, isi pelajaran dia. Okey, adakah sesuai isi pembelajaran dia yang ditulis? Kita kena ingat, perancangan dan pelaksanaan berbeza. Kadang dia merancang yang bagus, tapi bila pelaksanaan, dia tak dapat melakukan dengan bagus. Okey, jadi di situlah perbezaan berlaku di sini. Mungkin di sini cikgu letak sampai 5. Oh, dia punya isi pembelajaran dia bagus, komponen dalam itu mencapai apa yang sepatutnya. Tapi nanti bila pergi dalam peringkat pelaksanaan, okey, kita tengok dari segi pencapaian hasil pelajaran dia tadi objektif dia bagus, tapi tak mencapai objektif. Mungkin di sini cikgu bagi 1 atau 2 dan sebagainya. Okey, kita sebentar selalulah kita lihat borang ini yang perlu cikgu isi lah. Okey, kemudian tengok isi pembelajaran, isi induksi, macam mana dia tulis isi induksi dalam RPH dia. Setiap bidang RPH-nya agak berbeza tapi berkonsep yang sama. Kita dah selaraskan RPH pelajar ni, IPG, berkonsep yang sama tapi dari segi penulisan tu antara bahasa Melayu dengan matematik berbeza. Tapi konsep yang sama. Janganlah cikgu nak bezakan begitu. Jadi apa yang ada dalam tu nanti pensyarah bidang akan beri taklimat kepada cikgu lah. Okey, dari segi induksi, perkembangan pengajaran dia. Dari segi perkembangan pengajaran itu kita tengok dari segi strategi pengajaran, teknik, kaedah, pendekatan yang diguna. Okey, sesuai tak? Kalau sesuai bagus sangat kita boleh 5 lah. Mungkin kurang sikit 4, 3, 2 atau 1. Okey. Okey, kesesuaian aktiviti dan strategi, sumber pengajaran, BBM dia, okey. Pelajar ni dia setiap hari guna video saja. Tak baguslah. Tak semestinya video tu semua kita gunakan dalam pengajaran. Okey, mungkin pelajar ni menggunakan, bagi saya satu pengajaran yang bagus. Pelajar ini standardnya dia dalam pengajarannya dia ada gunakan bahan multimedia dan ada bahan maujud. Okey. Bagi kita itu adalah satu pengajaran yang bagus, yang standard dan kita nampak pelajar itu berusaha menghasilkan bahan-bahan yang canggih-canggih ni. Bukan setiap hari dia tayang video saja. Okey, jadi kita bimbinglah dia. Okey, kemudian kita tengok kebat dia mencapai aras kebat tak. Jadi cikgu tengoklah bagaimana aspek kebat ni dilaksanakan dalam pengajaran dia. Adakah dia bagi totally semua luahkan kepada murid begitu saja? Adakah aspek kebat ini berlaku? Kemudian elemen berantas kurikulum ini berlaku tak? EMK dia. Okey. Saya harap cikgu jelaslah benda tu. Bagaimana dia buat penutup? Kita ada perancangan penutup dia. Kita ada penutup sosial. Kita ada penutup kognitif. Okey. Jadi adakah dia gunakan penutup kognitif dan sosial itu berlandaskan dengan kaedah yang betul. Kemudian okey, aspek amalan pedagogi masa kini dalam RPH dia, apa dia rancang, kaedah apa dia rancang, metod apa yang diguna dan sebagainya. Okey, kemarahan insaniah. Okey, cikgu boleh rujuk dalam buku KI tadi. Dia biasanya murid akan tulis dalam RPH itu butiran. Kemarahan insaniahnya ialah aspek komunikasi. Kemarahan insaniah apalah, dia ada banyak, ada 9 komponen insaniah tu dia akan tulis situ dan cikgu nilailah adakah komponen kemahiran insaniah tu wujud dalam diri cikgu tu semasa dia mengajar. Dia bukan tulis saja cikgu . Okey, kemudian kita nak tengok dari segi pelaksanaan. Okey, dari segi pelaksanaan apa yang kita tengok di sini iaitu adakah pelajar ini dapat melaksanakan. Tadi dia merancang hanya semata RPS saja semua di atas. Ini aspek pelaksanaan. Ini aspek ini memang cikgu dah masuk kelas lah. Kita dah tak ada online lah sekarang. Pengajaran online semua dah tak ada. Jadi ini face to face. Cikgu kena masuk dan duduk di belakang. Cikgu tengoklah. Tadi dia rancang seduksi hebat. Tapi bila dia buat tak jadi. Mungkin tadi seduksi terletak 5. Tapi bila pelaksanaan kita bagi 2 saja. Sebab tak mencapai apa yang dihasratkan, apa yang dirancang. Okey. Perkembangan pengajaran. Ini juga kita kena lihat dari segi aspek sejauh mana perkembangan pengajaran itu. Kalau kita tengok perkembangan tadi kita ada
strateginya, kesesuaian, aktiviti, sumber, cikgu rujuk balik lah. Okey, cikgu juga akan dibekalkan dengan rubrik. Okey, ini rubrik ni akan dibekalkan kepada cikgu nanti. Ini panduan cikgu, bagaimana cikgu nak menilai. Okey, ini aspek perancangan. Kemudian kita ada aspek komponen pelaksanaan. Contohlah kita tengok pelaksanaan. C&C. Tadi dirancang bagus. Kemudian bila dia laksanakan, pelajar ini berupaya menarik perhatian minat belajar dan menimbulkan perasaan ingin tahu dalam kalangan murid dengan sangat baik. Hasil C&C tadi sangat sesuai dengan tahap umur murid, kebolehan dan pengalaman. Contohnya murid tahun 6, dia buat video kartun apa and friend apa tu selalu dia orang pakai, saya tak ingat. Kadang aras yang digunakan tu takkan tahun 6 nak tengok kartun aras ini. Jadi perkara-perkara itu bagi dia kata janji video saja, janji adalah nyanyian dan sebagainya, tapi kita tengok apa komponen yang kita nak tengok di situ, adakah sesuai bahan itu dengan tahap umur pelajar murid. Kalau Didi and Friend lah, selalu saya tengok pelajar pakai Didi and Friend punya video tu, tahun 6 nak tengok Didi and Friend, saya rasa tak sesuai lah kan. Mungkin dia kena cari bahan-bahan lain yang sesuai dengan tahun 6 dan sebagainya. Okay. Kemudian sangat berkait rapat dengan objektif PDP. Jadi C&C itu ada dari segi objektif PDP itu relate, mencapai dan sebagainya. Mewujudkan kesediaan murid dalam untuk belajar dengan sangat baik. Maksudnya mewujudkan kesediaan murid ni bila seorang guru tu buat C&C kan, dan dia buat induksi itu, adakah dia boleh mengubah perhatian murid. Murid dah sibuk, tadi murid belajar matematik, kemudian guru BM masuk nak mengajar BM, dia tunjuklah video dia, murid tu sibuk buat kerja matematik tadi tak habis-habis lagi kan. Maksudnya dia gagal untuk menarik perhatian murid. Jadi sejauh mana dia boleh menarik perhatian murid tadi. Jadi di situlah kejayaan dia mewujudkan kesediaan murid. Kalau dia boleh buat benda ni semua, kita bagi tahap 5. Okey. Kalau dia tidak, contohnya di tahap 1 dia tidak berupaya menarik perhatian murid, minat, menimbulkan perasaan ingin tahu murid. Jadi tahap 1 je lah. Ataupun tahap 2 kurang berupaya menarik perhatian. Okey. Dah pukul 5 lah. Okey, baik. Sama juga. Nanti perkembangan cikgu boleh rujuk lah. Di rubrik dalam rubrik yang kita sediakan, nanti cikgu boleh download dan tengok aspek-aspek penilaian cikgu ni supaya kita tidak tersasar daripada aspek standard yang perlu kita buat penilaian. Okey. Jadi perkembangan pengajaran, ini rubrik dia. Okey, bagaimana pelajar kita buat penutup? Banyak guru ini buat penutup. Adakah memberi peneguhan, ada motivasi murid dengan sangat baik, dia ada masa penutup tu dia rumuskan nilai murni, ada nilai murni, ada motivasi, okey. Okey, sama juga aspek pencapaian hasil pembelajaran. Capai tak objektif dia? Ataupun semua hasil pembelajaran tu tak dicapai? Satu je lah. Ataupun dia ada 3 objektif ataupun 3 objektif. Dia capai 2 saja. Jadi kita bagilah. Kalau 2 tu mungkin kita boleh bagi 3 dan sebagainya lah. Kemudian dari segi aspek pentaksiran, bagaimana dia menilai kemajuan murid dalam kelas dia. Kita tengoklah bagaimana soalan diberi kepada murid. Soalan-soalan itu sesuai tak untuk menguji pengetahuan murid. Jadi bagaimanakah mencapai objektif itu berdasarkan soalan-soalan itu untuk mencapai objektif pengajaran guru. Okey. Kita ada pengurusan bilik darjah, ya. Kita ada pelibatan murid dalam kelas, murid pasif. Cikgu tu mengajar, okey Siti buat, Siti tak nak buat. Sebab apa? Guru tak berjaya untuk mengaktifkan murid dalam kelas. Murid sunyi sepi dalam kelas. Cikgu tengok aja, kan? Dengar je, tak berbunyi apa-apa. Okey, dan penggunaan BBM pelajar. Kemudian aplikasi kebat. Ini semua aspek tak apalah, nanti cikgu baca sendiri. Dan dari segi nanti apa-apa yang cikgu tak faham, cikgu boleh berbincanglah dengan pensyarah penilai yang datang ke sekolah untuk diselaraskan dari aspek penilaian. Itu sebab kita ada
pensyarah akan buat lawatan sosial untuk kali pertama. Lawatan sosial itu adalah di mana pensyarah akan jumpa cikgu-cikgu, berbincang aspek-aspek inilah. Bagaimana kita nak selaraskan aspek-aspek penilaian ini. Ada banyak cikgu, kalau saya nak bagi ini, pukul 6 pun tak habis. Jadi saya rajukan untuk penilaian itu, jadi cikgu baca sendiri rubrik-rubrik itu untuk cikgu mengisi tahap penilaian guru pelatih ini. Okey. Ini contoh-contoh KI. Kemahiran lisaniah yang kita nak tengok. Ini dah ada. Jadi cikgu pilih. Pelajar tak akan buat semua. Mungkin pada hari itu dia ambil kemahiran sosial saja. Kerja berpasukan. Bagaimana dia berjaya mewujudkan kerja berpasukan dalam kelas. Bagaimana dia berjaya mewujudkan pemikiran kreatif dan kemahiran penyelesaian masalah dalam kelas. Bagaimana dia handle masalah. Itu yang kita tengok kemampuan cikgu itu. Jadi kalau, sebab dia akan tulis ni, cikgu tu akan tulis, hari ni kemahiran insaniahnya adalah dia nak memamerkan pemikiran kritis. Jadi dia pilih, kita nilai. Okay? Sama juga refleksi. Bila refleksi ni cikgu kena tengoklah portfolio dia. Mungkin lepas kelas minta dia portfolio, cikgu kena kerap semak. Okay, portfolio dia bagus tak? Itu kita tegur ada benda yang lompong lagi. Dia dah siapkan belum dan sebagainya lah. Okay. Penulisan jurnal. Dia akan membuat dalam portfolio tu, dia ada setiap minggu dia ada penulisan jurnal. Jadi cikgu boleh semak penulisan jurnal. Okay, ini adalah tema yang dia tulis dan cikgu ulasan apa yang cikgu komen dari segi tema. Contohnya kalau kata-kata perancangan, jadi tema perancangan itu apa yang pelajar itu, kemampuan pelajar itu menyampaikan pengajaran tadi berdasarkan tema itu. Jadi komennya cikgu buatlah di sini. Kemudian ini adalah urusan keseluruhan. Tolong cikgu tolong komen bahagian ulasan ni, tolong komen detail sikit supaya apa yang cikgu komen detail itu adalah menjadi sumber rujukan pelajar nanti. Jangan risau. Nanti komen banyak sangat, pelajar tak suka, pelajar pun masa muka komen banyak tak. Saya kalau komen pelajar kadang satu muka surat daripada 2 muka surat pun tak habis. Okey. Baik. Jadi ini adalah tantangan cikgu kena tantangan lah. Ini tantangan pelajar. Okey. Ini secara keseluruhannya saya pun dah laju dah ni sebenarnya. Okey, saya harap apa yang saya berkongsi dengan cikgu pada petang ini dapat membantu cikgu lah. Dapat membantu cikgu dalam cikgu melaksanakan penilaian itu tadi. Okey. Okey, saya pun nampak cikgu punya note di sini. Okey, Ahmad Yani nak tanya penulisan RPH Pendidikan Islam dalam tulisan Rumi atau Jawi. Penulisan Pendidikan Islam dalam Jawi. Cikgu Ahmad Yani ya, dalam Jawi. Okey, mereka akan buat penulisan itu secara bertype lah dalam RPH mereka. Okey, sebelum kita menangguhkan perjumpaan kita untuk petang ini, ada apa-apa rakan-rakan guru nak tanya ke sikit seminit 2 sebelum kita tangguhkan perjumpaan kita? Boleh respon? Ustaz Hafiz? Ada tanya apa Ustaz Hafiz? Setakat ni insyaAllah tak ada apa-apa kot. Tak ada apa ya? Okey. Baik. Ada apa-apa lagi sebelum nanti kalau tak dengan saya pun nanti boleh rujuklah dengan pensyarah-pensyarah penyelia yang datang ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan nanti. Boleh berbincang dengan mereka lah secara detail. Saya hanya bagi secara surface supaya kita nampaklah apa benda yang kita nilai, apa benda yang perlu kita buat. Okey. Baik, dah pukul 5 lebih dah. Okey, kalau tak ada apa, saya harap apa yang kita berkongsi petang ni dapatlah memberi faedah kepada cikgu sebagai panduan, sebagai rujukan untuk kerja buat cikgu nanti semasa sesi praktikum pelajar. Kalau tak ada apa, segala yang baik itu dari Allah SWT dan segala kelemahan itu daripada saya sendiri, dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain waktu, ataupun mungkin saya juga akan terlibat sebagai pensyarah juga, sebagai pencelia. Mungkin saya juga akan pergi ke sekolah cikgu untuk buat sesi bimbingan. Saya pun tak tahu, saya akan ke sekolah perpaduan kot, satu dan satu lagi sekolah Cina, mana saya tak ingat, SJKC. Okey, tak apalah.
Okey, ada rezeki kita jumpa lagi lain waktu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah daripada pengurusi majlis. Okay, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Taufik bin Haji Ahmad. Dengan berakhirnya slot itu tadi, maka berakhirlah taklimat kita pada petang ini. Ya, sekali lagi saya selaku wakil unit praktikum merakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian dan kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa lah untuk kita sama-sama mendapatkan sedikit input maklumat yang berkaitan dengan praktikum. Sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian taklimat ini, taklimat kita pada hari ini, saya dari unit praktikum dengan rasa rendah diri memohon ribuan ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Yang Maha Esa dan segala kelemahan itu datangnya dari saya sendiri. Itu saja rasanya untuk petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.